فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami pada malam ini perkumpulan yang diberkati oleh-Mu ya Allah. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini perpisahan yang diampunkan daripada segala dosa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Ahli Jawatan Kuasa Surau Ibu Sina Kota Timur Swiss kan? Swiss ingat Swiss ni. Tapi nak kata apa, mungkin kaitan nama akronim surau Swiss dengan Swiss ni, dia orang kata apa, trigger. Maksudnya trigger kebaikan. Swiss kan dia akan trigger benda, dia nyala lampu, kipasnya lah. Maksudnya dia memberikan manfaat daripada sudut permulaan satu perkara. Jadi mudah-mudahan manfaat itu dapat pada kita semua insya-Allah dengan keberkatan surau kita yang indah ini. Malam ni dah masuk malam yang ke-8 bulan Sya'ban. Tak silap saya malam yang ke-8 bulan Sya'ban. Pejam jelek dah pun lebih kurang ada masa lebih kurang dalam 21 ke 22 malam sebelum bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ni Nabi SAW sebut bulan yang dilupakan oleh manusia. Bulan yang mana bulan tersebut bulan yang tak famous. Disebabkan apa? Disebabkan diapit dengan dua bulan yang famous, iaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Tetapi manusia tidak mengetahui bahawa pada bulan Sya'ban kena dengan nama dia, iaitu senantiasa bertambah dan bertambah dan bertambah, iaitu asal perkataan huruf Shin, Ain dan juga Ba, bertambah, membawa maksud betapa banyaknya kemuliaan yang ada dalam bulan ini. Sebab itulah ulama menyatakan barang sesiapa yang senantiasa ataupun kerap berpuasa dalam bulan Sya'ban, dia seakan-akan menunaikan solat sunat sebelum solat fardu, solat sunat qabliyah. Bahawa maksud qabliyah, solat sunat ni ibu-ibu dan juga ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, jemaah sekalian, solat qabliyah dan juga solat ba'diyah, sebelum dan juga selepas solat fardu ni, adalah fungsi utamanya ialah pahala tambahan dan juga nak bagi kepada kita kesempurnaan jikalau mana ada terkurang dalam solat fardu kita. Jadi puasa bulan Sya'ban, sunat bulan Sya'ban ni diumpamakan seperti solat qabliyah. Manakala puasa 6 hari, puasa sunat 6 hari pada hari raya diibaratkan ulama seperti solat sunat ba'diyah. Jadi barang siapa yang menunaikan puasa ataupun melaksanakan puasa sunat dalam bulan Sya'ban, diteruskan pula dengan puasa sunat hari raya 6 hari, seakan-akan menyempurnakan apa yang terkurang daripada puasanya dalam bulan Ramadan. Banyak lagi lah amalan yang disunatkan tapi puasa. Sebab Nabi Usamah bin Zaid sebut dalam satu hadis mafhum dia, bila masuk Sya'ban tengok Nabi puasa macam tak mau buka puasa. Nak kata kerap sangat Nabi puasa. Bila hari dia tanya Nabi tak puasa, tertanya-tanya para sahabat, nak kata kerap. Selain mana bulan Sya'ban juga disebut sebagai bulan diangkat laporan tahunan kita, laporan amalan tahunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita diangkatnya amalan kita dalam secara tahunan ni dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita melaksanakan sesuatu perkara, sesuatu ibadah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan juga muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni malam yang kita bagi malam kuliah pertama kita lah. Kalau sebelum ni saya pun biasa main sini ganti Al-Fadhil Ustaz Susali Arifin. Jadi hari ni Abang Hafiz lah, dia pun tak dapat hadir hari ni. Kata turun bila mertua katanya ataupun mak lah, saya pun tak berapa nak pasal televisi, katanya tak berapa nak sihat. Jadi kita doakanlah kesembuhan dan juga kita bagi kesejahteraan kepada keluarga-keluarga kita semua insya-Allah. Bila tengok tu kita ambil surah ni lah, tafsir surah Kahfi lah. Dia nak kata apa, sebab
kita, kan saya menafsirkan, kita baca buku tafsir. Kita baca buku tafsir, kita ambil manfaat belakang. Bersempena juga sesuai moleknya pada malam Jumaat. Malam Jumaat, esok atau Jumaat ni memang dianjurkan kepada kita semua untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Sama ada 10 ayat awal ataupun terakhir. Kalau mampu baca semua, dan fadilatnya bertambah. Selain itu juga digalakkan kepada kita untuk kita membaca surah As-Sajdah. Baca surah Sajdah pun hari Jumaat digalakkan. Baca surah Al-Insan pun digalakkan. Suratul Jumu'ah juzuk yang ke-28 dan juga suratul Munafiqun. Itu antara surah-surah yang digalakkan. Tetapi surah-surah tersebut tidaklah di-highlightkan oleh Nabi sebesar surah Al-Kahfi. Disebabkan surah Kahfi Nabi sebut dalam satu hadis, yang mana hadis tersebut berbunyi, man hafiza 10 ayatin min awal surah Al-Kahfi faqad asamahu min ad-dajjal. Barang sesiapa yang membaca ataupun menghafaz di sini maksudnya kita baca dan juga kita boleh ingat, kita boleh sebati elok apakah yang nak disampaikan dalam surah Al-Kahfi. Dan 10 ayat yang pertama dalam riwayat yang ini disebutkan min akhir surah, daripada ayat-ayat yang terakhir 10 terakhir. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya daripada fitnah dajjal. Jadi hari ini kita tak masuk lagi pun ayat yang pertama. Kita nak tengok muqaddimah surah Al-Kahfi yang kita kutip, kita ambil daripada beberapa ulama, dan saya menggunakan buku rujukan Tafsir Al-Azhar karangan Hamka. Bagi siapa yang tak kenal Hamka ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tak kenal Hamka ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Haji Abdul Karim. Nama bina dia ni Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim ni merupakan salah seorang ulama Nusantara. Ulama Nusantara yang menuliskan Tafsir Al-Azhar, sebuah tafsir dengan bahasa Indonesia. Jadi kenapa kalau kita tengok sikit lah, sebab kalau kita nak cerita banyak takut terlepas 45 lagi. Haji Abdul Karim ataupun Haji Abdul Malik, minta maaf, Haji Abdul Malik Ham, Haji Abdul M Malik bin Karim Amrullah. Baru ingat, Karim K itu Amrullah, seorang ulama yang mana ulama Nusantara kita yang mengkarang sesuatu tafsir, sebuah tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Dua sebab sahaja sebab apa? Dan dua sebab yang besar disebabkan Hamka karang tafsir Al-Quran ni dalam bahasa Indonesia disebabkan keperluan rakyat ataupun keperluan manusia pada zaman tersebut yang memerlukan ilmu agama, yang nakkan ilmu agama tapi cetek penglihatannya, cetek ilmunya dalam bidang Al-Quran. Nak faham Al-Quran tapi tak tahu ilmu Al-Quran, sebab kita tafsir ni semua dalam bahasa Arab. Jadi menyebabkan terdetik untuk dia menghuraikan sekadar yang dia mampu, dan sekadar yang dia mampu ambil juga daripada rujukan tafsir-tafsir yang besar yang lain untuk mereka yang nak memahami Al-Quran tetapi tidak mahir bahasa Arab, tak mahir ilmu yang dia cetek belaka, jadi dia tak faham Al-Quran. Sebab Al-Quran wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Walaupun kita mempelajari taklah sampai macam ulama tafsir, tapi wajib. Kalau tak boleh nak tafsir Quran, kita memang tak mampu nak tafsir Quran. Saya cakap memang tak mampu, tapi kita mampu untuk tadabbur ayat Al-Quran. Kita tengok sampai dekat ayat pemuda Kahfi tu, hebat pemuda Kahfi. Mudah-mudahan aku termasuk dalam golongan tersebut. Itu tadabbur tu. Tak kira kita nak tafsir Quran pun, aku je yang kita mampu. Tapi dari sudut mempelajarinya kita boleh tengok buku-buku yang lain. Dan sebab yang kedua disebabkan para pendakwah di Indonesia yang memahami bahasa Arab tetapi dalam ilmu Al-Qurannya sangat kuat. Permintaan yang sangat-sangat berlebihan. Jadi disebabkan itulah beliau menulis satu karangan tafsir Al-Quran yang mudah dalam bahasa Indonesia ketika beliau Syekh Hamka ni dalam penjara.
Nak kata hikmah, kita boleh sebut hikmah walaupun keadaan yang sangat buruk besarlah. Kita biasa dengar cerita pasal Syekh Said Qutb, ulama tafsir fi Zilalil Quran. Kita biasa dengar Hasan Al-Banna, tak silap. Kita biasa dengar Syekh Abdullah Nasir Al-Wan yang memperjuangkan Islam. Tak kala pemerintah tak suka, masuk penjara. Kan? Sama macam apa? Bila kegiatan dakwah orang Mesir, orang Mesir maksudnya orang yang belajar di Mesir juga terkesan dengan pembawaan oleh Ikhwanul Muslimin, orang satu kumpulan yang membawa dakwah Islamiah di Mesir. Jadi balik dia terketik dan ada dakwah yang di Mesir, Allah ya. Tapi halangan ataupun ujian yang Allah berikan kepada dia, masuk penjara. Mungkin nak kata satu hikmah sebab Syekh Hamka ni biasa doa kepada Allah supaya memberikan dia masa yang cukup untuk dia dapat mentelaah Al-Quran. Mungkin hikmah tu secara walaupun tak suka, dan Allah sebutlah wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Mungkin benda ni hang tak suka, apa yang aku berikan daripada sudut ujian, mungkin benda yang hang tak suka. Apa yang aku beritahu untuk hampa buat, mungkin hampa tak suka, tapi kena tahu fa huwa khairul lakum. Mungkin benda tu baik juga. Jadi dalam 2 tahun 4 bulan hamka dalam penjara, diberikan kesempatan 100 kali dapat khatam Quran. Yang dapat dikira 100 kali yang dia sempat kira, yang orang yang penghuni penjara tu sempat kira. Berapa kali? Mungkin lebih, kan? 100 kali dapat khatam Quran, Masya Allah, 2 tahun 4 bulan. Dan dapat menyiapkan karya tafsir Al-Quran Al-Azhar. Allahu Akbar. Kita nak ambil semangat macam itulah. Dan kata apa di sini, walaupun bagaimana keadaan sekalipun kita, dalam keperikan macam mana sekalipun kita, Al-Quran tetap tak jalan. Al-Quran tetap akan tunjukkan kepada kita jalan keluar kepada sesuatu perkara. Sebab tu tak mustahil 2 tahun 4 bulan dapat siapkan karya. Sama juga macam Syekh Qutb, Al-Imam Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, habis selesai tulis tafsir fi Zilalil Quran dalam penjara. Allah Akbar. Dan kita bisa tengok kalau kata Syekh Qutb, gambar famous dia apa, dia gambar ada apa kata dari penjara, gambar hitam putih tu dari penjara. Sebab apa dia biasa masuk penjara? Sama okey macam hampa ni bawa dakwah Islamiah, terangkan kepada rakyat, kepada orang awam tentang keperluan untuk menyebarkan Islam, keperluan untuk memahami Islam dengan faham Islam cara sekular besar, kan? Menegur pimpinan ketika tersebut. Jadi orang tak suka masuk penjara. Mungkin zaman kita tak jadi macam tu lah. Kita ni tak duduk zaman ISD dulu. Mungkin ibu-ibu dan juga ayah-ayah, saya muda lagi, ibu-ibu ayah-ayah mungkin ada. Kita pergi biasa tengok ustaz-ustaz zaman-zaman 80-an, 90-an biasa masuk dalam ASA. Sebab apa? Yang mana terlibat dengan, contoh kan, terlibat duk dakwah sini macam tu, lepas tu duk tekuk kerajaan tak tentu halang. Saya ini apa masuk ASA. Tapi sekarang ni kita panggil rakyat dah mula jelek, lepo sendiri membantah perkara tersebut. Jadi Alhamdulillah kita hidup dalam zaman yang sangat aman. Jadi itu sedikit berkaitan tentang hamka ataupun tafsir yang saya gunakan. Seterusnya kita masuk dalam surah Al-Kahfi. Sekarang kita nak baca sedikit berkaitan tentang mukadimah surah Al-Kahfi dalam buku ini, pendahuluan dalam surah Al-Kahfi. Cumanya saya nak terang dulu hari ini berkaitan tentang, kita panggil sinopsis dalam surah Al-Kahfi. Sinopsis dan juga apa-apa sahaja yang berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Yang pertama, surah Al-Kahfi ini disebut sebagai surah Makkiyah. Maksud surah Makkiyah ni ada berbagai sudut. Kalau dari sudut masa, dia turun sebelum hijrah. Daripada sudut tempat, dia turun banyak di Mekah. Ayat-ayat yang banyak turun di Mekah. Ketika mana Nabi menyampaikan dakwah di Mekah. Jadi bila zaman Mekah, waktu sebelum hijrah, kebanyakan ayat yang turun banyak berpaksikan akidah, tauhid, prinsip-prinsip asas dalam Islam. Bab hukum tak lagi. Bab hukum banyak dekat Madinah, ayat-ayat Madaniyah.
Sebab tu suratul Baqarah, kesemua ayat suratul Baqarah, suratul Ali Imran dan juga suratul Nisa, semua tu surah Madaniyah. Sebab apa? Banyak dalam 3 surah tersebut di suku Quran tu, juzuk 1 sampai juzuk 6 tu, cerita banyak pasal hukum bunuh, apa kata, hukum bunuh orang, hukum berpuasa dan kewajipan berpuasa, apa kata, perempuan-perempuan yang diharamkan berkahwin, makanan-makanan yang haram dimakan, banyak lagi. Tapi bila kita masuk suratul A'raf, itu mula suratul Makkiyah, dan juga ada lagi surah-surah yang lain cerita pasal apa? Tauhid. Contoh macam surah Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanmu ni, Tuhan kamu ni adalah Allah yang Maha Esa, tak ada Tuhan selain Dia. Allahus Samad, Tuhan ni lah, Tuhan Allah ni lah adalah Tuhan, adalah tempat bergantungnya manusia. Samad, tempat bergantungnya manusia. Dia nak cerita pasal Tuhan banyak. Jadi suratul Kahfi ni nak cerita banyak pasal siapa? Pasal akidah secara asalnya. Sebab tu cerita-cerita, ada juga cerita pasal pemuda ni kan, pemuda Al-Kahfi kita sebut, pemuda Kahfi. Pasal apa mereka ni digelar pemuda Kahfi? Mereka lari ke gua disebabkan nak selamatkan akidah, nak selamatkan tauhid. Sebab mereka duduk dalam keadaan pemerintah yang menekan mereka supaya ikut menyembah pemerintah tersebut. Jadi mereka sisihkan diri disebabkan mereka tidak berdaya. Macam-macam dah cara yang dibuat, tetapi orang tak mau ikut, pemerintah pun tak mau ikut. Jadi bila diancam bunuh, maka mereka lari. Disebabkan apa? Nak selamatkan akidah, nak selamatkan akidah. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok kaitan surah Kahfi ni sendiri. Ayat, susunan ayat dalam Quran, dalam istilahnya kita sebut tauqifi. Maksudnya terhenti. Apa maksud terhenti? Tak boleh dah ada orang nak hentikan. Pasal apa? Contoh dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Sedangkan ayat yang pertama, surah yang pertama diturunkan suratul A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pasal apa tak letak surah Al-A'la atau surah Al-A'la? Kita bukan surah Al-A'la. Al-A'la tu sabbih isma rabbikal a'la. Surah Al-A'la. Siapa tak letak dekat awal Quran? Yang tu Nabi susun. Nabi susun dengan wahyu daripada Allah, dengan keredaan daripada Allah. Jadi apa saja yang Nabi susun tak boleh kita hentikan. Sebab apa? Sebab bila kita ni bertempur di antara agama dan juga akal, kita kena dahulukan agama. Bila bertempur di antara akal dan juga agama, akal, kalau kita tengok akal kita, sudut logik akal kita, ambil surah yang pertama, surah Al-A'la, buat masuklah surah Al-Alaq dulu, lepas tu turun pasal surah Al-Mudaththir, orang yang berselimut. Sebab Nabi lari pun Nabi takut berselimut, letaklah itu surah yang kedua. Dari sudut logik akal, tetapi bertemu dengan agama, sebab agama kita ni berpaksikan Al-Quran dan juga Sunnah. Kita percaya kepada Allah, kita percaya juga kepada Nabi, pada Rasul. Jadi apa yang Nabi dah tentukan, kita begitu. Yang tu secara asalnya. Sebab itulah bila sebut akal dengan agama kita kena letak kat atas. Walaupun Islam menjaga akal, tetapi bila bertemu akal dengan agama, wajib letak agama dulu. Okay. Tapi bila disebutkan begitu, kaitan antara ayat sebelum mesti ada kaitan dengan ayat selepas. Ayat yang kita baca sekarang mesti ada kaitan dengan ayat sebelum. Surah yang kita baca sekarang mesti ada kaitan dengan surah sebelum. Jadi kalau kita tengok surah Al-Kahfi, juzuk yang ke-15, barangkali juzuk yang ke-15 dan 3 muka surat juzuk yang ke-16, sebelumnya suratul Isra. Jadi apa kaitan suratul Kahfi dengan suratul Isra? Kenapa susunan suratul Kahfi diletakkan selepas suratul Isra? Wallahu a'lam, kita tak tahu, tetapi ulama bawa amal hikmah kepada kita. Antara hikmahnya, kenapa surah Al-Kahfi ini duduk selepas daripada suratul Isra? Yang pertama,
kaitan yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang mufassir ulama tafsir di Mesir, rahimahullah taala, dah meninggal, dah wafat. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini kalau bisa dengar di pimpinan Mesir nama Husni Mubarak, dan Dr. Muhammad Mursi naik selepas pada Husni Mubarak, kemudian dijatuhkan, dipulihkan Dr. Mursi, naik pula As-Sisi. Jadi sebelum zaman 30 tahun lebih memerintah Mesir dalam keadaan yang sekular, liberal, contoh-contoh Syekh Mutawalli sebabkan semua orang hormat dia, pemimpin pun hormat dia. Dia boleh tegur dalam keadaan dia dah uzur tu, masalah entah boleh tegur Syekh Muslim Mubarak pula, bekas Perdana Menteri Muslim Mubarak. Memanglah banyak di zaman dia buat, tapi dia bukan ditegur. Muslim Mubarak buat apa lepas tu? Dia lemah. Sebab apa? Tak berani nak buat apa dekat dia. Habis semua sekali ni serang. Dan kata apa, seorang ulama yang sangat-sangat dihormati dalam dan juga luar Mesir. Disebut apa? Kaitan antara surah Kahfi dan juga surah Al-Isra ni pada permulaan ayat. Permulaan ayat surah Kahfi, permulaan ayat surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra dimulakan surah dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, tasbih. Manakala surah Kahfi dimulakan dengan Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Mula dengan tahmid, alhamdulillah. Jadi susunan subhanallah, alhamdulillah antara susunan tasbih yang masyhur, yang ma'thur daripada hadis Nabi. Nabi ajar zikir yang paling, antara zikir yang paling famous subhanallah, kemudian walhamdulillah. Tidak. Jadi kaitan surah tersebut di situ antara. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, disebabkan surah Al-Isra banyak menceritakan tentang Bani Israel, golongan Yahudi. Bani Israel siapa? Golongan Islam pada zaman tersebut. Maksudnya golongan Islam ni, maksudnya umat Islam zaman tersebut ni yang beriman dengan Nabi mereka. Islam ni dia bukan muncul pada zaman Nabi Muhammad, muncul lama dah. Tapi masing-masing ada tarikat masing-masing. Okay. Sebab itulah juga ada seorang, kita panggil seorang sahabat dan juga merangkap isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah, menggelarkan surah Al-Isra ini sebagai surah Al-Isra, surah Israel, suratul Israel. Digelarkan surah Al-Isra dengan surah Israel. Sebab apa? Satu ayat dia cerita pasal Isra. Berbaki ayat yang lain semua cerita pasal Bani Israel. Nanti surah Al-Baqarah ada cerita pasal Bani Israel, Al-Imran pun ada sikit cerita pasal Bani Israel, surah An-Nisa pun ada cerita sikit. Tapi daripada sudut rangkuman ayat, boleh kata 9/10 dalam surah Al-Isra cerita pasal Bani Israel. Okey, baik. Manakala surah Kahfi menceritakan tentang, ataupun satu surah yang diprogramkan Allah kepada manusia untuk menghadapi fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Okey, baik. Apa kaitan cerita pasal Israel dengan fitnah Dajjal, dengan fitnah akhir zaman? Apa kaitannya? Fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal itu sendiri yang mendokong dia siapa dia? Banyak dalam kalangan Yahudi. Jadi yang buat tipu daya ni, Allah nak cerita dekat sini. Sebelum aku nak cerita dekat hal lebih kurang macam ni lah. Sebelum aku nak cerita pada hampa semua berkaitan tentang fitnah akhir zaman, ataupun macam mana cara untuk hampa ni menghadapi fitnah akhir zaman, hampa kena kenal dulu siapa dia yang bawa fitnah ni, siapa dia yang bawa tipu daya ni, siapakah pengikut-pengikut dan jahat, siapa dia? Daripada keturunan Bani Israel, bangsa Yahudi sekarang.
Itu kaitannya. Jadi sebelum kita nak tahu cara macam mana, kena tengok dulu, kena kenal dulu siapa dia yang bawa cerita ni, siapa dia yang akan banyak buat tipu daya ni. Sungguh memang begitu. Dan kita tengok kan, berapa banyak bangsa barat, golongan-golongan barat banyak tipu daya kita sekarang. Berapa banyak tipu daya dan juga kerakusan orang Yahudi ni dah buat terhadap orang Islam. Sebab tu pengikut Dajjal ni tak pelik dalam kalangan orang Yahudi. Jadi itu kaitan Allah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang tu sedikit sebanyak yang kita boleh sebut berkaitan tentang kaitan di antara surah Kahfi dan juga surah sebelumnya, iaitu surah Al-Isra. Yang pertama ni, kaitan surah Kahfi, hubung kait surah Kahfi dengan surah Isra ni boleh dapat tengok dalam permulaan setiap surah. Surah Isra mula dengan tasbih. Subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci Allah. Sebab apa? Sebab apa kita tasbih? Kepada sesuatu yang ajib, sesuatu yang sangat ajaib, sesuatu yang menghairankan kita. Memang heranlah, betul tak? Tuhan Isra Nabi daripada Baitullah dan Baitul Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis tak sampai satu malam. Kita tak boleh kata Allah Isra Nabi ni satu malam tau, kurang dari satu malam. Yang satu malam tu Isra tambah Mi'raj. Isra tambah Mi'raj dalam satu malam. Maksudnya Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tak sampai satu malam. Menghairankan kita. Sebab tu mula dengan Subhanallah, Masya Allah. Kemudian permulaan surah Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba. Mula dengan tahmid, mula dengan segala puji kita bagi Allah. Sebab apa? Diceritakan dalam permulaan surah Al-Kahfi, kita kena puji Allah, kita kena bersyukur kepada Allah sebab Allah dah turunkan Al-Quran, tak ada cacat silap dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi insya-Allah yang tu sedikit sebanyak kita bagi. Nak kata mukadimah, kita tak masuk lagi mukadimah. Sekarang ni baru kita nak masuk pendahuluan dalam tafsir Al-Azhar. Itu kita nak tengok sedikit sebanyak kaitan surah Kahfi. Dan juga nanti kalau kita masuk kita tafsir ayat, bila kita baca tafsir, kita tak tafsir ayat, kita baca tafsir yang disebut oleh ulama yang telah disusun oleh ulama, kita akan tengok bagaimana surah Kahfi ini, dalam surah Kahfi ini juga menceritakan tentang teguran Allah kepada dua orang Nabi, iaitu Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa AS. Dalam ayat mana yang Allah tegur Nabi Muhammad? Sebab apa yang ditegur Nabi Muhammad? Dalam ayat mana yang ditegur Nabi Musa AS? Mengapa ditegur Nabi Musa AS? Yang itu kita akan tengok dalam surah Kahfi. Yang itu semua kita panggil persediaan kita. Jadi insyaAllah kita akan bacakan sedikit berkaitan tentang pendahuluan, dan kita akan bacakan sedikit berkaitan dengan pendahuluan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumina sidarani amin. Kalau kita contohlah nak beli kan, ni kat Hasani pun ada. Kan, kalau kata mampu beli dah 30 juzuk tu kan, tapi dia ada 4 juzuk lah. Boleh kan, kalau nak cari. Pendahuluan Suratul Kahfi, surah yang ke-18, mempunyai 110 ayat, diturunkan di Mekah. Pendahuluan surah ini bernama Al-Kahfi, yang bererti gua yang besar lagi luas sehingga dapat didiami oleh orang atau tempat tertentu. Gua-gua semacam itu disebutkan juga sebagai ngalau. Sebagai ngalau. Ngalau ni tak pasti bahasa Indonesia atau bahasa kita lah, ngalau. N-G-A-L-A-U. Ngalau semacam itu terdapat di bukit tinggi atau di kaki bukit dekat Ipoh, Malaysia. Dekat Ipoh. Kan banyak kalau kita tengok contoh macam Gunung Lang kan, kita tengok Gunung Lang ataupun kawasan yang berdekatan dengan Gunung Lang tu kan tempat Cina bertokong kan. Betul tak? Banyak Cina bertokong kat kawasan tu sebab apa? Sebab gua tu lah.
Contoh hari kalau kita nak ambil budak, tengok macam buah tempurung lah. Buah tempurung ni. Silat-silat kalau pandai masuk kat kawasan yang Haji lalu tu, tidur waktu itu lah. Nak kata apa, besar dan selesa untuk pergi ambil. Adapun buah yang sempit, dan kecil dalam bahasa Arab disebut sebagai ghar. Jadi buah ni ghar ni buah kecil. Sebab itu disebut ghar Hira, ghar Thur. Buah Hira, buah Thur. Dengan ghar kita tak sebut kahfi sebab buah sebut sempit. Dan kata sempit, contoh tempat Nabi yang Badar, kalau saya buat masa tu pergi buah Hira, Masya Allah, kita tak boleh bayang macam mana Nabi boleh masuk dalam hutan ke bawah tu. Macam mana Nabi boleh masuk. Kita tengok buah tu, siapa yang biasa pergi umrah, biasa pergi buah tu, diceritakan oleh ulama, kalau Nabi masuk, kaki tu orang dah boleh nampak dah daripada luar. Kalau kaki duduk depan masuk kan, masuk kaki kita menunjuk ke depan, daripada luar boleh nampak dah kaki kita. Memanglah gelap buah tadi tu, tapi boleh nampak kaki, macam apa kecil. Kita pun tak boleh bayang macam mana Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar ketika mana nak menyembunyi daripada musuh, ketika mana hijrah sembunyi dalam puasa. Sebab tu tak boleh ada cerita yang Sayyidina Abu Bakar dipatuk oleh kala dengki, disengat oleh kala dengki. Sebab apa? Memang kalau kata buah kecil terpilih macam-macam. Itu kita bagi inilah beza kahfi dengan ghar. Dua-dua ni buah, cuma kahfi ni buah besar. Sebab tu lah hikmahnya pemuda kahfi yang disebutkan 7 orang, bukan 7 orang. Dia khilaf ulama. Khilaf dalam Quran pun menyebutkan dah. Ada yang kata 3 orang, yang keempat tuan jin, ada yang kata 5 orang, yang keenam tuan jin, ada yang kata 7 orang, yang ke-8 tuan jin. Tapi yang tahu bilangan mereka siapa? Allah sahaja. Apa tak selalu ambil tahu pasal bilangan mereka. Yang penting apa tengok pengajaran yang apa dapat daripada mereka. Sebab itu kita tak bicara benda-benda buruk ni. Benda-benda yang kait dengan cakap ni jangan kita simpan. Kita banyak kaji benda-benda yang berkaitan dengan pengajaran daripada cerita itu. Kalau kita dapat tahu bilangan, alhamdulillah, maklumat tambahan, ilmu tambahan bagi kita. Tapi yang penting apa yang ambil pengajaran. Sebab itulah bilangan senang katalah bila sebut ada yang kata 4 orang, yang ke-5 tu maksudnya lebih daripada 3 orang. Takkan 3 orang boleh muat masuk buah kecil kan. Mestilah buah tersebut buah besar yang boleh lena. Dan boleh lena tadi orang yang lain dekat buah tadi dia tak boleh nampak apa yang tu kat dalam. Nak kata apa selesa untuk didiami. Iaitu seperti gua di atas Bukit Hira, tempat Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, atau gua tempat baginda bersembunyi bersama dengan Abu Bakar di puncak Gunung Sur. Ini macam kita cerita tadi. Diberikan surah ini nama Al-Kahfi kerana diambil daripada kisah beberapa orang anak muda yang pergi bersembunyi ke dalam Al-Kahfi, gua yang besar. Dan dengan kudrat dan juga iradat daripada Allah, mereka tertidur sampai 309 tahun lamanya. Maka samalah pendapat ahli-ahli tafsir menyatakan bahawa surah ini diturunkan di Mekah. Ada 3 kisah yang penting disebutkan di dalam surah ini. Pertamanya cerita pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua Al-Kahfi itu sendiri. Dalam cerita ini kita mengambil beberapa kesan yang penting. Pertamanya kekerasan, kemahuan anak-anak muda. Kekerasan ini maksudnya ketegasan dan juga kesedaran, kemahuan anak-anak muda tersebut mempertahankan keyakinan dan keimanan mereka yang bertentangan dengan kepercayaan pihak penguasa di negeri mereka pada waktu tersebut. Macam kita cerita dan saat ini, minggu depan kita akan pergi lebih lagi. Minggu depan kita akan mula pergi lebih lagi. Nak sebutnya secara umumnya pemuda-pemuda ni, walaupun sebut muda, sitiah. Pemuda ni maksudnya umur 13 sampai umur 25. Sebelum umur 25 ni, dalam range 13 sampai 25 ni pemuda. Hikmah juga kebanyakan golongan tersebut kalau kita tegurlah orang yang tua-tua, apa yang terjadi? Kalau responden orang tua terjadi, macam
macam mana responden atau korespon uh, seorang pakcik kepada Hasan dan juga Husin ketika mana mereka kecil lagi. Hasan dan Husin tapi tegur pasal ambil bentuk tak sempurna pakcik tadi ni boleh terima. Tapi nak cari macam tu yang agak macam mana? Yang tu bukan tegur pakcik-pakcik, tegur macam macam hari tak tu. Oh, hari dan kita panggil memang memang kami kasih kita panggil. Mereka memegang kepercayaan tauhid. Anak-anak muda tadi lah bahawa penguasa alam itu esa adanya yakni Allah, dan mereka tidak mahu akan menyembah kepada yang selain daripada Allah, dan mereka pun mempercayai pula akan adanya hidup sesudah mati, iaitu kepercayaan kepada hari kiamat. Jadi yang kita sebut tadi ni sebab apa surah ni surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni diturunkan di Mekah kerana asas surah ini nak menerangkan tentang tauhid kepada Allah, prinsip-prinsip asas. Walaupun mereka lari, tapi mereka lari tadi ni jangan duk tengok cerita aja yang nak selamatkan akidah mereka. Teranglah bahawa kepercayaan yang mereka pegang itu sangat berlawanan dengan kepercayaan orang-orang sendiri mereka, terutamanya raja yang berkuasa. Sebab itu supaya mereka jangan dianiaya atau dipaksa mengubah keyakinan, lebih baik mereka menyisipkan diri ke tempat yang jauh. Maka sampailah mereka ke gua dan tertidur di sana. Cerita yang satu lagi iaitu cerita yang pertama. Cerita yang pertama daripada 3 cerita yang penting, iaitu cerita pasal pemuda Al-Kahfi. Pemuda-pemuda yang berani, yang tegar untuk mempertahankan akidah mereka. Cerita yang satu lagi ialah pertemuan Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Nabi Musa diperintahkan Allah menambahkan pengalaman dan juga ilmu baginda dan mencari guru yang lebih bijaksana dan jauh pandang yang berbanding beliau. Sebab Musa sudah sampai kepada satu pendapat yang salah, iaitu bahawa dialah satu-satunya orang yang lebih pandai dalam masyarakat tersebut. Sebab dia Nabi dan sebab dia Rasul, maka diperintahkan Allah dia mencari seorang guru dan bertemulah dengan guru tersebut, iaitu Nabi Khidir. Yang bertemulah 3 pengalaman. Maksudnya di sini Nabi Musa berhadapan dengan 3 jenis pengalaman ketika mana bersama dengan Nabi Khidir. Apa dia cerita tersebut? Cerita yang Nabi Khidir ni boleh nampak dalam masa depan, disebabkan wahyu daripada Allah. Waliyaullah. Dan ketiga pengalaman itu izahlah Musa bahawa memang banyak lagi hal yang belum diketahuinya dalam pengalaman hidup ini. Kena ingat Nabi Musa kata dia orang yang paling cerdik pada zaman tersebut. Selepas ditanya oleh kaumnya, bukan sebab Nabi Musa ni bongkok, arrogant, bukan sebab Nabi Musa ni kita panggil sombong, lagak pandai tak. Sebab fitrah seorang Rasul, bila seorang Rasul dan juga seorang Nabi, mesti ada salah satu daripada 4 sifat yang wajib, iaitu sifat fatanah. Betul tak? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, bijaksana. Jadi bila tanya siapa yang paling pandai, Nabi Musa jawab dalam skop baginda tadi. Sebab dia seorang Nabi dan seorang Rasul. Tapi Allah tegur. Tegur kata sebenarnya ada orang yang lebih pandai pada bicara Nabi Khidir. Cari Nabi Khidir alaihi salam. Cerita pasal apa nanti kita akan tahu. Cerita yang ketiga dia perihal Zulkarnain. Tersebut bahawa Zulkarnain itu mengembara ke bumi sebelah barat, ayat yang ke-86. Bertemu dengan satu kaum yang dikuasai kaum tersebut dan dihukumnya mana yang salah dan diberikan ganjaran yang baik bagi yang berbuat baik. Kemudian dia pun mengembara ke bumi sebelah timur. Senang kata, kan kita biasa dengar kan? Kita biasa dengar yang Zulkarnain ini ditanyakan oleh ahli kitab kepada Nabi 3 soalan. Salah satunya Zulkarnain tanya pasal, cuba cerita dekat Nabi berkaitan tentang seorang lelaki yang mengembara ke timur. Dia kuasai penduduk di timur, dia pergi ke barat, dia kuasai penduduk di barat, dia bunuh penduduk di barat, membina benteng yang maju dan kena tiba. Siapakah kena Nabi ya? Dia tanya kepada Nabi. Yang dipuji Nabi lah. Ini pun ada juga dalam ayat surah ni, bagaimana Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu tak boleh 5 hari. Nabi
mistake, adakah Allah sisihkan aku, tak dapat aku wahyu. Nanti kita akan tengok. Terus melalui jalan di antara dua buah gunung, dan tersebutlah kemudiannya tentang bahaya Ya'juj Ma'juj, dan untuk mengendung bahaya itu penduduk memintanya dibuatkan dinding yang membendung apabila Ya'juj dan Ma'juj itu datang menyerang dengan segala bencana yang dibawanya. Bertemulah berbagai tafsir tentang ketiga kisah itu dalam kitab-kitab tafsir yang besar, dan kita akan salingkan mana yang kita dapat terima dan kita dapat sisihkan daripada Israiliyat. Ini kita akan tengok pula apa yang dimaksudkan dengan Israiliyat. Kebanyakan cerita-cerita dalam Al-Quran ni kadang-kadang terkesan dengan Israiliyat. Apa maksud Israiliyat? Cerita-cerita yang dibawa oleh Bani Israil. Ada cerita yang tak canggah dengan akidah, kita boleh terima. Bercanggah dengan akidah, kita tak boleh nak terima. Adapun isi keseluruhan daripada surah Al-Kahfi akan sama jugalah halnya dengan surah-surah yang lain diturunkan di Mekah, iaitu memperdalamkan akidah keesaan Allah dalam hati kita, memperteguhkan kepercayaan pada hari kiamat, dan mengasah budi kita. Apatah lagi seketika dikemukakan satu perumpamaan daripada ayat yang ke-32 sehingga ayat yang ke-43 berkaitan tentang dua orang yang mempunyai kebun masing-masing. Dia cerita pasal Sahibul Jannatain. Dua orang yang mempunyai satu kebun. Dia ini satu kebun, B satu kebun. Tanahnya subur, air sungainya tetap mengalir, dan hasil kebunnya itu memuaskan hati. Tetapi yang seorang lupa pada Allah atas sebab kesuburan kebunnya, dan yang seorang lagi insaf, beringat bahawa kebunnya itu harta pinjaman daripada Allah sahaja. Ada dua cerita, dua-dua orang ada kebun. Dua-dua kebun ni subur elok, subur je, tanah pun elok-elok. Masuklah kebun tu, diumpamakan seperti syurga di dunia. Bukan syurga dekat akhirat, juga macam syurga di dunia. Tapi bezanya seorang yang sikit dia belagak sombong. Dia kata takkan jadi apa-apa, aku akan jadi orang yang hebat. Sebab apa? Kebun aku nikmat. Seorang lagi ada kebun elok juga, tapi dia insaf. Dia kata yang ini pinjaman daripada Allah saja, bila-bila masa Allah bertarik nikmat aku ni. Yang insaf akan kekuasaan Allah itu bersikaplah dia dengan tenang dan tidak lupa mengabdikan diri kepada Allah. Sedang yang seorang lagi kian lama kian lupa akan nikmat ilahi. Tiba-tiba terjadilah hal yang tidak disangka-sangka sama sekali. Datang angin yang sangat besar sehingga pohon anggur yang subur itu roboh, musnah. Sedang kerugian mendalam sudah banyak, habis kekayaan yang tidak ada yang akan menolong selain daripada Allah. Barulah si sombong dan juga yang si sombong tadi ini insaf dan mengenalkan kembali nasihat saudaranya yang sama kebun di dekat dengan dia. Tetapi apalah hendak dikata, kehendak Allah sudah pun berlaku. Jadi tiga cerita utama, satu cerita selingan berkaitan tentang dua orang yang ada kebun. Dua orang yang ada kebun, seorang ni belagak nak lupa kita sebut. Seorang lagi ni insaf, dia yakin apa sahaja yang Allah bagi, Allah boleh tarik balik. Yang penting aku kena bersyukur kepada Allah. Apa nak kait, apa cerita Sahibul Jannatain nak kait dengan akhir zaman? Kita makin banyak nikmat, makin ingat kan makin lupa kan Tuhan. Kebanyakan kita, bukan semua, kebanyakan kita lupa Tuhan. Zakat kadang-kadang lupa nak bayar. Teringat bayar zakat betul, padahal berkemampuan dan memang dah termasuk dalam kewajipan untuk keluar zakat pendapatan yang lain, tapi lupa diri. Buat benda-benda yang bukan, dan dengan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Akhir zaman, surah Kahfi Allah programkan surah yang mana ikut surah ni, aktiviti surah ni elok, insya-Allah akan sampai ke tengah akhir zaman. Jadi mudah-mudahan pendahuluan depan insya-Allah kita nak buat ni, kalau boleh ni setiap kali sebelum bulan kita nak baca sama-sama surah Kahfi 10 ayat yang pertama sahaja. Setiap kali kita ambil berkat. Sebab malam Jumaat kita nak ambil berkat, baca 10 ayat sahaja.
Saya kalau kita baca 110 ayat lagi ni tak jadi pula tazkirah kan. Tazkirah bulanan, tazkirah mingguan lagi ni baca surah kaki je. Tak ada tazkirah. Balik umur yang berkemampuan boleh baca sambung sampai habis. Dan mudah-mudahan jadi rutin harian kita, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pendahuluan daripada tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Kahfi juzul 15. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, yang baik datang daripada Allah. Kekurangan kita merasakan daripada diri saya sendiri, insya-Allah kita akan jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Dan semoga yang baik-baik untuk kita semua pada hari dan juga pada masa kita hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.